Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Puan Nur Maslina binti Abdullah dari SMK Sri Perak. Pada hari ini kita akan belajar topik 6.4 iaitu isu pembangunan ekonomi. Seterusnya, standard pembelajaran pada hari ini ialah menjelaskan langkah-langkah mengatasi isu pembangunan dan ekonomi, menjelaskan kewibawaan pemimpin dalam memperjuangkan maruah bangsa. Bagi topik 6.4, pada akhir pembelajaran, murid dapat menjelaskan langkah-langkah mengatasi isu pembangunan dan ekonomi. Seterusnya, murid-murid akan menonton video ringkas tentang pembukaan Felda pertama di Malaysia iaitu Felda Lurah Bilut yang terletak di Pahang Darul Makmur. Sama-sama kita saksikan. Dulu kami mula-mula masuk ke sini tak ada apa-apa. Jalan tak ada, kereta tak ada. Ada basikal pun tak guna juga. Dia habis kasih pisau satu, cengkol satu, gapal satu, itu barang dia orang kasih juga lah. Jadi lu tanam apa-apa pun boleh, dia cakap. Okey, kita pun tanam. Dulu baru manis sama gotong royong sama orang campur India, Cina, Melayu. Pagi-pagi pergi. 6 dekad lalu, Felda Lurah Bilut mencatat sejarah. Ia menjadi projek penerokaan tanah terancang pertama di dunia. Rumah kita buat sendiri, tapak rumah dibersihkan. Bila dah sudah siap rumah, siapa yang terdulu siap, dia ambil lah anak isteri dia datang. Ada satu orang suku ke ada. Lepas 1 tahun pun dah sampai, dia kasih lembu, kambing, dia semua kasih juga. Ini macam tulus, main betul susah juga. Dulu masih susah, sekarang senang sikit. Mana sini tak cukup makan. Kalau aja sendirilah. Berdasarkan video yang murid-murid tonton tadi, pembukaan Felda Lurah Bilut bertitik tolak dari rancangan Malaysia yang pertama. Bagi pengenalan, kerajaan telah membentuk pembangunan 5 tahun untuk pastikan usaha pembangunan dan ekonomi nasional dilaksanakan di sebuah negeri. Kerajaan Persekutuan teruskan usaha libatkan Sarawak dan Sabah dalam rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia selepas pembentukan Malaysia yang berlaku pada tahun 1963. Okay, berikut merupakan gambar bagi rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia. Antara isu dalam rancangan Malaysia pertama ialah terlalu bergantung pada ekspor getah dan biji timah. Kedua, kejatuhan harga bahan mentah. Ketiga, penduduk terlibat dalam bidang pertanian yang ketinggalan dari segi penggunaan teknologi dan peralatan. Petani masih golongan berpendapatan rendah. Pertanian komersial lain masih kurang diusahakan oleh petani. Oleh yang demikian, kerajaan telah mempelbagaikan kegiatan ekonomi pertanian dan industri pemprosesan. Kedua, kerajaan telah mencari pasaran baru bagi getah dan biji timah. Ketiga, kerajaan mempelbagaikan bidang pertanian antaranya kelapa sawit dan kukuh. Dan akhir sekali mempelbagaikan pengeluaran komoditi negara. Dari segi isu sosial pula, isu yang berlaku pada rancangan Malaysia pertama ialah taraf hidup yang berbeza. Oleh yang demikian, cara mengatasinya ialah pertama, melancarkan program pembangunan negara satu rancangan bersepadu dengan menggerakkan aktiviti perkilangan dan pembuatan negara dengan membuka kawasan baru. Seterusnya, mempercepatkan integrasi dalam kalangan penduduk dan negeri di Malaysia. Akhir sekali, mendapatkan bantuan Bank Dunia. Seterusnya, isu peluang pekerjaan yang terhad dan kadar pengangguran meningkat. Cara mengatasinya ialah kerajaan telah menubuhkan pusat latihan vokasional dan teknikal selain meluaskan peluang pekerjaan kepada penduduk. Isu-isu lain pula ialah masalah kesihatan dan sosial. Keperluan asas dan hak wanita dari segi kehamilan yang terhad untuk memperoleh kesihatan terbaik. Kurang kemudahan perkhidmatan kesihatan profesional kepada ibu-ibu mengandung dan akhir sekali kadar kelahiran tidak normal dan kematian yang tinggi. Oleh yang demikian, kerajaan kurangkan kadar kelahiran dengan kenalkan program perancangan keluarga. Seterusnya, tambah baik perkhidmatan kesihatan di kawasan bandar. Sebagai kesimpulan, negara kita sebenarnya menghadapi pelbagai cabaran dalam usaha wujudkan keseimbangan pembangunan dan ekonomi. Kepimpinan dan kerjasama diberikan oleh masyarakat bantu capai matlamat yang disusun oleh kerajaan.
Untuk mencapai matlamat ini, negara perlu sentiasa berada dalam situasi aman dan makmur. Oleh yang demikian, penting bagi rakyat menjaga kestabilan politik dalam mengekalkan keamanan negara. Itu saja. Sekian. Terima kasih.